Okey, rasa kita dah boleh mula dari sekarang untuk perbincangan. First, saya nak tunjukkan, saya akan present indikator deskriptor pengajian siswaza UPSI supaya Fatin boleh jelas faham apa standard ataupun kriteria untuk pengajian master mode C. Dia ada standard dia tak sama dengan mode A, mode B. So yang tu kena faham dulu. Dan apa dia punya format penulisan lah. Bukan format ataupun setiap tajuk perlu ada apa, dia punya sub topik. Sebab tu memang IPS dah standard kan. So saya akan present. Sekejap ya. Window pun tak dapat juga yang saya nak bagi tunjuk ni. Okey, ada ni. Boleh nampak? Boleh nampak bila saya share, saya tak boleh nampak pula skrin ni. So saya hanya boleh nampak dokumen. So kita buat communicate melalui WhatsApp lah. Sebab saya mungkin ada Fatin tak faham. Lepas tu Fatin chat dalam ni, saya tak boleh nampak bila saya share dokumen. So Fatin WhatsApp saya, boleh? Okay. So saya share dokumen sekali lagi. So apa yang tak jelas, Fatin boleh tanyalah dalam WhatsApp. Boleh nampak dokumen? Jawab dalam WhatsApp. Nak besarkan lagi ke? Okey. Boleh nampak dokumen yang saya share, Fatin? Okey. Jawab dalam WhatsApp. Boleh nampak yang saya share ni? Ada dokumen deskriptor pengajian siswaza.
Okey, so saya jelaskan je lah ya secara umum. So ini deskriptor pengajian siswaza yang IPS dah buat. Memang ni diguna pakai untuk semua pelajar supaya standard. So Fatin punya ni pengajian, program standard pengajian dia, kena tengok yang wujud skala ini, sarjana muat kerja khusus yang ini. Okay, first dia tetapkan jumlah patah perkataan antara 10,000 hingga 20,000. Itu saya tak sure lah berapa muka surat, tapi yang tu boleh bila dah settle bab 1 sampai bab 5 nanti, itulah anggarannya. Jangan pula lebih dan jangan kurang. Lebih tak apa, tapi jangan kurang 10,000 lah. Kadang yang tu kita boleh check secara automatik. Dalam dokumen tu dia boleh kira word. Kalau kita kira satu-satu. Pemeriksa dalam opsi 2 orang, iaitu seorang penilai dan seorang penilai dalam. Maksudnya bukan saya seorang je yang bagi markah. Saya akan bagi markah dan ada penilai luar. Penilai luar ni dalam opsi lah, pensyarah lain. Kursus semua dah settle, okey. Ni kredit 8 kredit. So just fokus sini. Pembentangan proposal tak ada. Keperluan proposal mengikut kehendak penilai lah. Tentu memang saya yang ni lah. Saya kena tengok dulu balik. Saya dah semak. So and then ini adalah bab 1 pengenalan. So yang ini bab 1 ni dia lengkap. So ini kena fulfillkan. Nanti tengok balik apa yang tak ada, apa yang dah ada. Nanti saya akan explain konten bagi setiap sub kandungan, apa yang nak ditulis supaya lebih tepat. Itu antara saya nampak kelemahan dalam proposal yang Fatin buat. So apa yang ini untuk bab 1 ni lebih kurang sama dengan mod B, dengan mod C. Penyataan masalah, soalan kajian, research gap, menyatakan secara jelas, logik dan relevan. Ada hipotesis kalau ada dan sebagainya lah. Lepas tu untuk bab 2 dia tak letak subtopik khusus sebab dia bergantung kepada fokus kajian pelajar. Dia yang ini fleksibel lah, bab 2. Maksudnya dia punya subtopik tu berubah mengikut tajuk pelajar. Cuma ditekankan 15% daripada keseluruhan halaman tesis. Bilangan sumber yang digunakan adalah 20, minimum 20. Analisis kajian lepas, terkini dan justifikasi teori. 20 maksudnya sumber ataupun kajian-kajian lepas lah, artikel-artikel yang terkini sekurang-kurangnya minimum 20. Yang ini saya akan pastikan kena lengkap lah, kena cukup untuk tinjauan literatur. Kemudian sumber rujukan seperti biasalah, artikel jurnal, dia ada bagi persen. Kalau ada soalan bagi tahu dalam WhatsApp ni, kalau tak faham. Nanti lebih detail saya akan rujuk pada Fatin punya proposal. Paling penting untuk sumber rujukan, maksudnya sumber rujukan untuk bab 2 ni ialah artikel jurnal, buku, artikel elektronik, e-book, website dan sebagainya, tesis, majalah akhbar dan sebagainya lah, 40%. Cuma untuk pengajian siswa master dan sebagainya, lebih ditekankan artikel, buku dan tesis. Itu yang utama. Contoh macam majalah, akhbar, itu sumber kedua orang digalakkan. Yang tidak dibuktikan sah, contoh pendapat sendiri, blog, Wikipedia, forum tu tak diperakui lah. Sumber rujukan adalah sekurang-kurangnya 5 tahun terkini, kecuali jika bahan rujukan bukan rujukan utama dalam bidang yang dikaji. Maksud 5 tahun terkini ni rujukan contoh buku ataupun artikel 5 tahun terkini lah. Contoh 5 tahun terkini sekarang 2020. So 5 tahun terkini 2020 tolak 5 tahun, so maksudnya 2015 ke atas untuk kini. Kemudian yang lain-lain yang rujukan lama boleh, kalau rujukan utama, contohnya rujukan tentang teori, tentang Piaget, contohnya Vygotsky, itu rujukan lama tak apa. Itu memang tak ada baru, itu boleh. Okay, untuk bab 2 juga, ini yang paling penting, tolong take note. Saya lupa nak
Nak rekod sekejap. Dah rekod dah. Okay, boleh nampak lagi? Boleh nampak lagi tak? So, saya buka tadi. Okey. Kaedah penulisan bab 2, ini bab 2 perlu ditulis dengan gaya penulisan yang kritis, bukan hanya melaporkan kajian-kajian lepas. Itu nanti saya bagi tunjuk contoh lah. Kritis ni maksudnya kita kena mula-mula tu kita laporkan, buat analisis dan buat kritis ataupun sintesis, cari hubung kait, apa kelemahan, apa kekurangan dalam bab 2 tu lah. Berfokus dalam bentuk kronologi atau berdasarkan tema. Tema ni kalau bab 2 ni sebenarnya ikut objektif supaya dia selari. Penggunaan penanda wacana, koheren, orang berkesinambungan. Kenal pasti pola kajian, hubungan antara kajian-kajian lepas, sitasi rujukan berdasarkan format APA terkini. Dan seterusnya metodologi. Ada soalan setakat ni? Boleh? Okay, saya teruskan. Bab 3 metodologi ini kuantitatif. So, dia tengok for proposal Fatin buat tu kuantitatif. So, fokus kuantitatif tu lah. Pastikan juga sub-sub topik ni ada. Pendahuluan, reka bentuk, populasi, instrumen, kajian ringkis, prosedur peminatan, kaedah data, rumusan. Dia rumusan bukan kesimpulan. Bagi setiap bab tu rumusan. Cek balik nanti. So, untuk mod C, lebih kurang sama. Penerangan umum tentang kajian kuantitatif, penerangan umum tentang kaedah atau teknik dan sebagainya lah. Penerangan proses, itu semua. Itu secara umum, general. Metodologi kualitatif saya tak sentuh. Yang lain-lain bab 4 dan 5, nanti Fatin kena tengok balik lah. Tengok balik apa yang perlu ada. Untuk hari ini saya fokus pada bab 1 hingga bab 3. Okey, ada soalan sebelum saya pergi ke kamu bincang untuk proposal kamu? Okey, boleh teruskan ya. Stop presenting, saya pergi present baru. Saya pergi ke bab 1 dulu. Boleh nampak bab 1? Tajuk perlu dimulakan nanti kita bincang bila dah settle bab 1 sampai bab 3. Cuma sekarang ni Fatin sama ada nak rekod yang meeting ni, Google Meet ni, ataupun Fatin take note. Kalau rekod lagi bagus, boleh ulang balik. Jelas. Okey. Bab 1 untuk pendahuluan. Ini terbalik Fatin. Kat sini pengenalan, sini pendahuluan. Kalau ikut indicator descriptor, bab 1 pengenalan, sini pengenalan, 1.1 pendahuluan, dan seterusnya. Nak rekod. Nak rekod, pergi bahagian setting, ada yang sebelah bahagian kanan, bawah sekali ada yang button 3 button yang menegak tu. Ada record meeting, klik, boleh. Dapat tak? Boleh record? Bahagian bawah sebelah kanan ada
button tiga button yang menegak tu, klik tu, kemudian atas sekali ada record meeting. Atau saya je boleh record. Okey. Sebab saya dah record, automatic record lah tu. So pergi balik ke bab 1. Okey, macam saya sebutkan tadi, bab 1 pengenalan, 1.1 pendahuluan terbalik. Kemudian konten untuk pendahuluan 1.1 macam ni Fatin buat lebih kurang latar belakang ataupun literatur. Untuk bahagian pendahuluan 1.1 sama juga dengan bab-bab lain. Bab lain saya tengok Fatin buat betul, bab 2, bab 3, cuma bab 1 ni. Untuk bahagian pendahuluan ni, just briefing apa yang kamu nak jelaskan dalam bab ni. Apa sub-sub topik yang terdapat dalam bab 1, itu sahaja. Dalam satu perenggan pun cukup, tak perlu banyak. Macam perenggan akhir ni, mungkin adalah kaitan. Just, tak perlu ada penerangan apa yang kau tentang definisi ke kajian-kajian lepas tu, tak perlu. Just satu perenggan, sama juga dengan perenggan apa yang nak ditekankan dalam bab ini. 1.1 pendahuluan. Sama juga dengan bab 2, bab 3. Bab 2, apa topik yang dijelaskan ataupun dibincangkan. Bab 3 sama juga. Dalam satu perenggan sahaja. Tak perlu banyak. Yang ini mungkin boleh dipindahkan semada pergi ke latar belakang ataupun ke tinjauan literatur. Kita perlu sesuai. Tajuk kesedaran fenomenik dalam kalangan kanak-kanak. Okey. So sebelum 1.2 ni sepatutnya kena ada latar belakang kajian. 1.2 latar belakang kajian, bukan penyataan masalah. So latar belakang kajian ni maksudnya apa background study kamu yang kamu nak kaji ni, background dia. Biasanya dia mula dengan penyataan umum, kemudian baru pergi spesifik, fokus pada kajian kamu. Contohnya kamu nak tengok tentang kesedaran fenomenik dalam kanak-kanak. So secara umumnya dulu, sebelum fenomenik itu apa dia? Kan? So secara umumnya mungkin kamu boleh bincangkan tentang apa? Pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri, ada banyak perkembangan, ada 6 perkembangan contohnya. Kemudian kamu fokus secara umum lah, fokus balik kepada fenomenik tadi. Sebelum fenomenik itu masuk perkembangan apa? Sebelum ini mungkin perkembangan bahasa dan literasi. Dalam bahasa dan literasi itu ada pula banyak komponen. So, kemudian masuklah komponen apa, salah satunya kesedaran fenomenik. Baru terangkan kesedaran fenomenik, latar belakang dia. Background study, latar belakang secara umum. Tak perlulah panjang sangat. Nak panjang sangat tu dalam bab 2 tinjauan literatur. Ini just pengenalan. Kan bab 1 pengenalan. Just pengenalan kajian kamu secara overall. Secara umum pergi khusus. Untuk latar belakang kajian sama juga. Latar belakang kajian. Kenapa kamu nak kaji ini? Tentang kesedaran fenomenik. Adalah latar belakang yang membuatkan kamu minat untuk membuat kajian ini. Mungkin penting kepada apa pencapaian keseluruhan kanak-kanak contohnya. So itu latar belakang kajian kena ada. Okey. Tak perlu panjang, dalam 1 atau 2 muka surat pun cukup. Poinnya daripada umum pergi khusus. Daripada umum besar tu kerangkanya sampailah menjurus pergi kesedaran fenomenik, latar belakang dia. Latar belakang kesedaran fenomenik itu sendiri pun boleh juga. Masa peringkat spesifik nanti khusus. Seterusnya lepas latar belakang kajian, pergi ke penyataan masalah. Okay, 1.3 penyataan masalah. Kamu ada kaitkan revolusi perindustrian keempat ni
kurang kaitan sebenarnya. Falsafah pendidikan, dia termasuk kena spesifik dengan kajian kami terus. Linus walaupun dia literasi tapi dia di sekolah rendah. Itu pun kurang sesuai, lagi pun Linus sekarang dah dimasukkan. So kena ikut program masa-masa lah, tak perlu. Stream pun kurang berkaitan dengan kajian kamu, tak mengkaji stream. Baru ada masalah konvensi fonemik. Itu boleh, tapi sikit. Satu perenggan dia boleh pakai. So, dalam menulis pernyataan masalah, dia ada 3 atau 4 perkara yang perlu kamu tulis. Ini kena jelas. Sebab pernyataan masalah ni paling penting dalam kajian. Sebab kita buat kajian untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah tak clear, tak jelas, so maksudnya kajian tu macam kurang apa orang, kurang signifikan. Apa sebenarnya masalah yang kamu nak kaji, apa sebenarnya masalah yang kamu nak settlekan. Kalau bukan dapat selesaikan, nak mengurangkan masalah tersebut. So masalah tu kena jelas, terus spesifik kepada kajian kamu sedalam fonemik itu. Okay, apa peringkat yang pertama untuk pernyataan masalah ataupun kriteria pertama, kamu perlu jelaskan dulu dasar yang sedia ada ataupun standard yang sedia ada yang berkaitan dengan kesedaran fonemik. Untuk dasar ni kamu boleh dapatkan tentang apa dalam kurikulum KSPK itu sendiri, ataupun laporan-laporan KPM kalau ada lah. Tapi paling basic standard lah dalam kurikulum, apa dasar ataupun standard. Okay. Yang berkaitan kesedaran fonemik, kalau kita tengok, bolehlah tengok standard ataupun dalam tunjang komunikasi itu sendiri, macam mana standard dia untuk umur, kamu nak kaji umur 4-5 tahun ke apa standard yang kanak-kanak perlu kuasai, bincang itu dulu, standard ataupun dasar, terangkan dulu dalam paling asas kurikulum tadi, standard apa yang perlu kanak-kanak kuasai, and then baru pergi ke dah ada standard, dasar, maksudnya standard ni yang nak dicapai oleh kanak-kanak, yang dah ditetapkan, itu standard ataupun dasar, ini dia standard dia. Yang kedua, itu standard yang kedua, apa dia punya gap ataupun masalah. Sebab tu dalam indikator deskriptor tadi ada disebutkan tentang gap. Tentang masalah tu, gap ni maksudnya ada 2. Satu tentang masalah. Saya terangkan masalah. Masalah maksudnya di sini sejauh mana, contoh kesedaran fonemik kan, kamu nak tengok kesedaran fonemik. Sejauh mana tahap pencapaian kesedaran fonemik ataupun membaca inilah fonemik kanak-kanak. Kesedaran fonemik. Berdasarkan ini boleh ambil daripada laporan-laporan kerajaan. Kalau boleh tempatan dululah, sebab kamu nak kaji tempatan. Yang pernyataan masalah pergi ke luar negara, tak sama. So macam mana, sejauh mana tahap membaca kanak-kanak contohnya. Kita spesifik fonemik. Kalau tak ada spesifik fonemik, membacalah. Baca abjad ke sukatan dan sebagainya. Ini berdasarkan artikel-artikel ataupun kajian-kajian lepas, boleh laporan-laporan kerajaan. Itu boleh. Masalah. Kemudian gap yang kedua, ini masalah kerumian kesedaran fonemik. Itulah, tapi tak adalah satu 2016. Okay, kemudian yang kedua, gap yang kedua, sejauh mana lompang kajian. Lompang kajian ni kajian-kajian yang sedia ada di Malaysia tentang kesedaran fonemik. Sejauh mana? Ada tak lompang yang belum dikaji? Itu yang kamu nak kaji. Cuba kaitkan cari. Mungkin kajian-kajian lepas tu, tengok apa yang orang tak kaji. Mungkin ada kaji apa kelainan dengan kajian kamu. So tadi dasar atau standard, ya, gap, masalah dan lompang kajian. So yang ketiga ialah apa solusi. Solusinya adalah dengan kajian ini yang kamu nak laksanakan untuk pernyataan masalah. So yang pertama sampai ni tak persesuaian lah, kena ubah balik. Jelas untuk pernyataan masalah. Okey, seterusnya kita pernyataan masalah dia ada objektif kajian. Terus objektif kajian. Kalau nak letak matlamat kajian pun boleh, tak ada masalah.
Biasa bukan kita letak matlamat, kita letak tujuan kajian. Dan biasanya kaitkan dengan tajuk kajian kamu tu, kamu jadikan ayat penyata dalam satu perenggan atau satu ayat pun cukup. Kaitkan dengan tajuk. Bukan matlamat kajian kalau nak kekalkan tujuan kajian, dan tujuan kajian itu ubah daripada tajuk jadi ayat penyata dalam satu ayat. Kemudian objektif kajian. Jadi saya akan bincang kemudian sekejap lagi selepas keseluruhan, sebab ini ada kaitan dengan tajuk, dengan objektif, dan saya akan tengok pada kamu punya instrumen bab 3. Kita akan patah balik nantilah. Sama juga persoalan kajian. Hipotesis kajian. Kalau ada hipotesis kajian, yang ni kamu ada bagi hipotesis 1, hipotesis 2, dapat perbezaan. Itu kaitkan dengan objektif juga nanti. Okey, nanti kita tengok. Kemudian kepentingan kajian. Okey, batasan sangat. Definisi istilah operasi. Definisi istilah operasi bukan definisi istilah operasi, dia definisi istilah saja. Ada operasi. Cumanya bila penerangan tu, dia kena ada dua kategori. Kamu istilahkan dia atau definisikan dia, setiap istilah tu kepada dua jenis, iaitu satu konseptual, satu operasional. Dua ni kena ada. Konseptual maksudnya yang kamu rujuk daripada buku dan sebagainya, yang ada sumber. Operasional itu tak ada sumber, kamu operasikan istilah tu berdasarkan fokus kajian kamu, berdasarkan dalam kajian kamu. Kamu sendiri operasikan. Maksudnya bagaimana istilah itu ataupun sesuatu pun boleh ubah tu diukur dalam kajian ini, ataupun dijelaskan, ataupun dimerangkumnya. Fokus dia. Cumanya bila saya tengok kamu punya operasi, istilah-istilah yang kamu tentukan fonemik, contohnya kesedaran fonemik dan sebagainya, tengok istilah-istilah yang penting bahasa Inggeris. Kenapa ada bahasa Inggeris tiba-tiba? Istilah-istilah penting lah, istilah-istilah yang mempunyai definisi yang berbeza-beza. Kalau kita tak jelaskan, susah orang nak faham. Contohlah, kesedaran fonemik, kalau saya tengok tajuk yang sedia ada, biasanya kita definisikan dalam tajuk apa istilah-istilah penting. Kalau saya tengok ini tajuk asal lah, nanti kalau ada perubahan nanti ubah balik. Contoh kalau saya yang perlu kesedaran fonemik, satu istilah, kesedaran fonemik, bukan fonemik tak. Kesedaran fonemik itu apa istilah dia? Rujuk buku, lepas tu dalam kajian kamu macam mana? Dalam kalangan ni tak perlu lah. Kanak-kanak tu boleh. Itu je. Tapi kalau yang kamu buat ni, saya tengok fonemik ada, kesedaran fonemik ada, satukan. Ini kan. Okey. Kalau saya tengok kamu ada kekeliruan tentang istilah ya, kesedaran fonemik. Kalau mengikut yang sebenarnya, ada ni, azara, fonemik, kesedaran terhadap bunyi, menggabungkan segitir bunyi, huruf dan satu kata. Sebenarnya istilah fonem itu hanya merujuk kepada yang ini, Sargit 2016. Fonem itu maksudnya unit bunyi yang paling kecil dalam bahasa. Contohnya baju, ber, a, dan itu adalah fonem. Itulah fonemik. Kena bezakan istilah fonologi dengan fonemik. Fonologi yang bunyi yang besar, unit bunyi yang besar, contohnya daripada ayat, lagi frasa, lagi perkataan, suku kata, fonem. Itu fonologi. Fonemik hanya fonem. So nanti cek balik, kamu nak kaji apa sebenarnya, fonologi ke fonem? Ya, fonem itu itulah kecil-kecil tu, bunyi. Kamu ada sebut ayat, perkataan, itu bukan fonemik, suku kata, unit kecil, fonem. Ini fonologi.
Maksudnya tak perlu lah. So fonemin merujuk pada kanak-kanak membunyi huruf, iaitu mengenal pasti fonem. Bagi contoh, macam mana diukur dalam kajian ini? Ini bagus, ini operasi kan. Cuma dalam konsep ini konseptual. Cuma ambil konseptual yang lebih tepat lah. Okay. Ini kena jelaskan lagi. Kalau boleh, definisi ini dalam perenggan lain. Untuk konseptual satu perenggan, operasi satu perenggan. Ini jelaskan lagi bagi contoh macam mana diukur, kajian dan sebagainya. Ini sedaran fonemin. Fonemin saya tak perlu satu je sedaran fonemin. Nah, yang ini perbezaan fonem ini saya ada melihatkan semua aspek ini. Differenting, paduan, blending fonem, memang ada segmentation. Kalau melibatkan ini dalam kajian kamu, itu boleh didefinisikan. Kalau tak perlu. Nanti tengok balik. Asas pembacaan tak perlu lah. Bahasa Inggeris tak perlu. Kadang-kadang ia definisikan. Dewan bahasa, okey. Kenapa murid 5 tahun kita di kawasan Hutan Mas? Berapa orang yang kekal? Nak definisikan dia kan. Murid tahun 5, murid berumur 5 tahun kan macam mana? Murid tahun 5 sekolah rendah lah. Kadang-kadang menunjuk pada individu yang berumur 5 tahun. 5 tahun contohnya lahir pada tahun bila? 5 tahun tu dalam 2020 mungkin lahir pada 2015 contohnya. Berapa orang? Masa di lokasi ni boleh. Okay, itu bab 1. Umur 5 tahun. Jelas bab 1? Objektif, persoalan, hipotesis, kemudian dengan tajuk kemudian kita bincangkan. Untuk bantu jamu lah. Okey. Masalah kurangan ni saya tak pasti ni untuk apa, tak perlu. Kesimpulan. Bukan kesimpulannya, rumusan. Okay, saya pergi ke bab 2. Boleh nampak dokumen untuk bab 2? Okay. Bab 2, tinjauan literatur. Saya komen sini susunan subtajuk perlu diperbaiki ikut objektif kajian. Okay, kita pergi one by one. 2.1 ya, ada pengenalan. Pengenalan ke pendahuluan? Pendahuluan. Ini cara penerangan untuk pendahuluan betul lah macam ni. So bab 1 nanti buat macam ni juga. Cumanya untuk subtopik bagian dulu perlu diperbaiki lah. Cuma cara dia punya penulisannya seperti ini. Untuk pendahuluan bagi setiap bab. 2.2. Biasanya kita lepas pendahuluan 2.1, 2.2 perlu bermula dengan latar belakang teori. Kalau tadi latar belakang kajian, baru latar belakang teori ataupun kerangka teori. Bukan kajian lepas tu kemudian. So saya pergi pada teori, kamu ada bab teori.
Kurang ke teori. Ini bukan kerangka teori. Ini kerangka konseptual. Masa itu lupa dalam bab 1 pun ada kerangka konseptual. Kena tengok susunan lah. Untuk bab 1, selepas hipotesis, kerangka teori ataupun kerangka konseptual. Kerangka itu baru definisi istilah, batasan kajian, kepentingan kajian, rumusan. Ada kembali dari susunan bab 1, nanti tengok balik. Dalam bab 1 kerangka konseptual tu buat macam seperti ini jadual ataupun gambar aja dan terangkan ada penerangan. Ini kerangka konseptual bukan teori. Ini mungkin boleh masukkan dalam bab 1 lah. Teori ini boleh. Teori, kamu guna teori apa? Tingkah laku. Kurang tepat. Kalau tengok kamu punya fokus utama kajian kami adalah kesedaran fonemik. So kamu kena ada satu teori yang berkaitan dengan kesedaran fonemik ataupun fonologi itu sendiri. Teori ini tak semestinya teori yang besar, contohnya macam teori Piaget, Skinner, Vygotsky pun, Lane apa benda semua tu. Teori juga boleh kita ambil sebagai model membaca, itu boleh. Kerangka, framework. Kalau kesedaran fonemik, mungkin boleh tengok itu tentang literasi awal, literasi awal muncul literasi ataupun yang kena tengoklah Clay ada punya teori. Mungkin ada satu tokoh lah. So cari at least satu teori tu pun dah cukup lah mendasari kajian kamu. Tingkah laku sekini tak berapa tepat. Penulisan teori, kerangka teori, satu kamu pilih teori, kamu jelaskan teori penerangan. Sentiasa menjawab 5W1H bagi setiap satu topik dalam bab 2 ni. Kalau teori, what definisikan, why, where, who yang berkaitan lah, tak semestinya semua, tapi kerangkanya itu dan how terangkan itu penerangan 5W1H untuk teori. Lepas dah terangkan, dah jelas, macam mana kamu apply teori itu dalam kajian kamu. Kalau tak nak lah beberapa pelanggan itu teori. Dia di 2.2. Jelas tak tentang teori? Kena cari teori lain. Kamu terangkan, kemudian kamu jelaskan. Ya, kena tukar teori. Teori berkaitan membaca pun boleh. Teori ataupun model membaca pun boleh yang ada kaitan dengan kesedaran fonologi atau fonemik. Terangkan dia apa dia teori, lepas tu kaitkan dengan kajian kamu. Kamu ambil. Okay, seterusnya pergi subtajuk. Lepas teori, subtajuk seterusnya ialah kamu buat terus kajian-kajian lepas. Sebelum kajian-kajian lepas tu, kena ada subtopik mengikut objektif. Ada kena ikut objektif. Kamu nak tengok. Jadi tadi kurang tepat lah, kurang jelas, tapi nanti ini pun kita bincangkan kemudian bila dah confirm apa tajuk dan objektif, lepas kita kembali kepada subtopik untuk kajian-kajian untuk tinjauan literatur. Dan macam mana nak buat penulisan dalam bab 2 ni. Sebab saya tengok kajian-kajian lepas ada yang berkaitan bagus, yang terkini. Cuma berkaitan dengan apa? Ekonomi, lagu dan sebagainya lah. Cuma cara laporan, cara analisis dan sintesis tu kurang tepat lagi dan susunan subtajuk. Kemudian dah bincang lepas dah settle tajuk dan objektif. Sebab perlu jelas daripada bab 1, bab 2, bab 3 kena koheren, berkesinambungan, kena koheren, selari, sama je. Dan tentunya ialah tajuk dan objektif. Itu yang akan membawa kamu daripada bab 1 sampai, bukan setakat sampai bab 3,
sampai bab 5. Bab 4 pun sama, bab 5 pun sama. Sebab tu tajuk dan objektif kena betul dulu. Okey. Kita teruskan ke bab 3. Boleh? Okey, bab 3. Boleh nampak bab 3? Okey. 3.1 pendahuluan ya sepatutnya. Biasa pendahuluan ni kurang jarang ada citation. Nanti ubahlah, buang. Jangan ada citation bagi pendahuluan. Okey, 3.2 reka bentuk kajian. Reka bentuk dua perkataan. Yang balik. Saya tak tengok dia punya. Baliklah. Okey, jelaskan reka bentuk menggunakan kaedah kuantitatif. Ada istilah sepatutnya kena faham. Biasa dalam bidang pendidikan, dalam pendidikan ni kena rujuk buku bab 3 ni kena banyak rujuk buku pendidikan. Dan buku pendidikan yang terkenal dalam bidang pendidikan ni adalah buku Creswell. Kemudian apa lagi? Macmillan Smeaker, Cohen. Salah satu pun okey dah untuk perlukan buat sini. Creswell. Boleh dia dapat dalam e-book, ada banyak. Nanti saya share. Hello? Macam ada bunyi dah tu? Hello? Dah dengar dah? Dah terdengar suara saya. Dengar? Cepat. Boleh dengar? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya boleh dengar. Alhamdulillah. Macam mana buat? Tak tahu, saya biarkan je. Masalah sistem lah tu, Google Meet. Okey. So kita teruskan lah ya. Baik. So nanti saya akan share satu link e-book. So nanti carilah buku Creswell ke apa ke. Senang dia sekarang, tak perlu pergi library pun. Bukan setakat buku pendidikan, buku tentang early childhood pun ada. Buku tentang literasi ataupun fonemik pun ada, banyak. Mungkin nanti saya bagi share link. Nanti kamu type je apa yang nak. So di sini ada dua sebenarnya istilah. Satu kamu sebut kaedah kuantitatif, satu kamu sebut kaedah tinjauan. Dia banyak pendapat tapi kena konsisten lah. Tapi yang ini dengan ini sebenarnya dia berbeza. Kalau kuantitatif kita panggil approach, pendekatan. Quantitative approach. So lebih pada kamu guna pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Tinjauan tu dia punya method lah. Design dia. Kaedah tinjauan betul lah. So ini pendekatan kuantitatif. Cuma biasa kita terangkan dalam reka bentuk ni, kita terangkan apa yang kita guna dan terangkan kenapa guna itu. Itu saja. Saya guna pendekatan kuantitatif dengan melalui kaedah tinjauan dan sebagainya. Kenapa? Boleh juga terangkan tinjauan tu apa, kuantitatif tu apa. Tapi at least dalam tu ada penerangan kenapa kamu guna buat kajian kuantitatif, kenapa guna tinjauan. Kena jelaskan. Mungkin disebabkan oleh oleh data ataupun apalah, nak tengok objektif kamu kan. Kemudian saya tengok juga dalam bab 3 ni, lepas reka bentuk populasi dan sampel. Kamu kata kamu guna formula Cauchy dan Morgan. Okey. 456 kawasan Duta Mas. Okey, saya nak tanya jumlah populasi adalah 50. Macam mana dapat jumlah populasi itu 50? Saya tengok dekat tadika yang ada kat sini. Saya tanya, saya call, saya tanya. Ada berapa tadika?
kawasan Yang so Utamas tu. far, yang kat sini ada banyak. Tapi yang hanya jawab pada saya hanya 8. Tak bolehlah kata populasi 50 sebab kalau kawasan Utamas tu dia daerah ke macam mana standard dia, Hmm. kawasan dia. Maksudnya kalau populasi ni, kalau Duta Mas, maksudnya seluruh Duta Mas tu itulah Oh, dia, populasi dia jalan. Bukan daerah, jalan saja. jalan. Kalau daerah segambut. Hmm. So kalau kamu nak kawasan Duta Mas, then tadika apa? Kena spesifik tadika ni banyak jenis, kerajaan ke, swasta ke. Swasta, doktor. So kamu sebutlah tadika swasta di Duta Mas ni. So populasinya kamu kata 8 tapi memang sure ke dia dalam Duta Mas 8? Mungkin ada lebih. So jumlah populasi itu itulah menjadi persoalan kenapa 50 untuk satu kawasan, padahal mungkin boleh lebih lagi. Tadika swasta mungkin kamu boleh dapatkan, kalau adalah boleh dapatkan daripada KPM ke Jabatan Pendidikan Negeri, dia ada rekod kawasan dia, sebab dia orang ni berdaftar semua di KPM, tadika swasta, jumlah populasi. Bila dapat anggaran sebenar populasi baru boleh dapatkan sampel. Okey. 44 sampel. Perempuan ni kamu berdasarkan region mungkin betul, tapi populasi tu jadi persoalan. 4, 5, 6 tahun seramai 50 orang. Cuma saya nak tanya sampel ini, 44 sampel ni, kajian kamu, sampelnya kanak-kanak atau guru? Kanak-kanak. Kanak-kanak. 44 tu sampel tu kanak-kanak. Betul. Tapi yang akan diinterview nanti guru dan saya lah. Lepas saya bagi tahu guru cara dia, lepas tu guru akan tanya soalan. Guru tanya soalan? Guru tanya soalan pada kanak-kanak. Contohnya dalam instrumen, dalam instrumen tu dia ada tanya. Untuk nak uji dia punya kesedaran fonemik tu, guru akan tanya kanak-kanak tu lah. Maksudnya macam tu. Ya, betul. Okey. Sebab sampel tu ada persoalan juga nanti bila kembali kepada instrumen, kita kena confirmkan yang tu lah. Baik, betul. Okey, boleh teruskan lokasi kajian. 8 buah tadika. Ini dah buat ke belum ni? Ini saya kontak saja. Kontak, belum lagi collect data lah? Belum dapat lagi. Saya dah distribute lah. Sebab saya nanti kalau apa-apa pertukaran saya akan bagi tahu. Okey. Ini dah dapat persetujuan 8 buah. Kalau boleh nama tadika perlu umum, tak perlu letak nama sebenar sebab ini melibatkan kerahsiaan. Ini tanpa namaan. Dalam kajian tak perlu mention, just bagi tahu 8 tadika swasta daerah. So ni nanti kalau ada dapatan yang kurang baik, dia tengok tadika saya ni orang baca, so kena jagalah etika. Just bagi tahu je. 8 tadika swasta di daerah pun dah okey dah. Ni tak tu. Populasi dan sampel. Nanti tengok balik indikator deskriptor dia punya apa? Subtopik. Populasi dan sampel, lokasi kajian ni sebenarnya dia termasuk dalam populasi dan sampel. Mungkin boleh jadikan dia 3.3.1 lokasi kajian. Kemudian selepas lokasi kajian ialah populasi dan sampel ialah instrumen. Yang ini belakang di penilaian kajian ini semua sebelum selepas instrumen kajian. Okay, instrumen kajian saya tengok dulu. Bahagian A, B, okey. Kamu guna Yopsing phoneme segmentation. Tengok, kalau saya tengok sendiri kamu punya hanya memuji phoneme segmentation. Segmentation saja. Kalau tengok dalam operasi tadi kamu jelaskan semua blending kan. So tak perlulah, kalau memang jelas kamu just fokus segmentation dulu. Segmentation phoneme maksudnya pemecahan phoneme kan. Blend dia gabung, dia campur, gabung. Segmentation dia pecah segmen-segmen kan. So jadi saya hanya definisi pada segmentasi je lah ya? Ya, segmentation. Phoneme segmentation. Baik. Sebab operasi itulah yang akan bagi hak kamu punya kajian. Okay, ini baguslah kamu guna yang sedia ada. Okay.
Kamu ada buat kesahan dah buat ke kesahan? Belum. Ni dia, Belum. okey. Saya Sebab saya, tulis je. okey tak apa, tulis tak, dia tak apa. Kata 2 pakar ni tak cukup, at least kena 3. 3 pakar. 3 pakar. Pakar dalam pengetahuan kanak-kanak. Dalam bahasa, dapatkanlah nanti. Nanti tanya kawan-kawan kamu yang lain macam mana prosedur untuk dapatkan kesan pakar. Yang nak jelaskan satu persatu, terus satu tanya dalam grup tu ada, boleh tanya Ratin yang dah buat apa, Aziz apa lagi tu, Ain. Ain. Dia dah buat dah tu. Step dia sama je, nanti tanya dia orang macam mana dapatkan kesan pakar. Skala rating dan perlu ada analisis kesahan. Ini tak ada. Perlu laporkan analisis kesahan yang pakar tu berapa persen, sederhana ke, tinggi ke, lemah ke, ataupun dan apa dia orang punya cadangan penambahbaikan yang kamu terima, yang kamu betulkan pun kena dilaporkan dalam instrumen kajian ini. Kamu boleh bentuk dulu. Kamu jelaskan juga okeylah. Ni kosong hingga 20 markah tu saya tak ingat ni, kosong hingga 20 dan sebagainya ni sebenarnya masih dalam instrumen kajian, terangkan dalam instrumen kajian. Oh, kumpulan kan ada 20 kan, 1 hingga, cuma apa formula untuk penentuan tu, bukan kita boleh main letak je. Saya ikut dia ada huruf. 1 huruf 1 markah. Yalah tahu markah keseluruhan berapa? Saya ada dalam instrumen saya nyatakan. Okey, nanti saya tengok instrumen balik lah. Okey, itu instrumen. Dan instrumen tak ada masalah, boleh terima sebab kamu guna yang sedia ada. Kemudian 3.5 kajian rintis, kesan dan kebolehpercayaan. Tapi untuk pelajar master mode C sepatutnya kena ada, tapi untuk bagi saya lah cukup sampai buat kesahan kandungan tu pun okey dah. Alhamdulillah. Kebolehpercayaan tu itu kalau pelajar saya mode B, mode A dia kena buat lah kajian rintis, sebab ini just untuk kalau ada kesan tu maksudnya valid lah, kamu dah boleh collect data. Kebolehpercayaan tu just nak tengok dia punya ketekalan, maksudnya dia data tu sejauh mana dia boleh konsisten, konsistensi je. Paling penting sebenarnya ialah sum, valid, maksudnya boleh ukur benda tu. So tak perlu buat kajian rintis, hanya perlu buat kesahan. Itu saya dah mudahkan satu. Tapi doktor, saya ada ubah sikit. Saya pendekkan soalan, saya tak ambil semua soalan. Dia ada 22 soalan, tapi saya jadikan 20. Okey, boleh. Kamu ada terangkan kan dalam tu? Ada. Dan apa justifikasi kamu kurangkan? Senang untuk pemakahan. Okey, kamu kena mention dalam laporan ni, penulisan ni. Itu justifikasi. Kemudian prosedur pengumpulan data, 3.6 prosedur pengumpulan data. Kamu dah buat dah ni prosedur saya ni. Sebenarnya satu topik je ni, pengendalian kajian. Itu prosedur pengumpulan data lah tu. Soal sendiri. Tapi kalau boleh, bila prosedur pengumpulan data maksudnya kamu pergi ke lapangan kajian untuk collect data. Kamu start dengan adalah pengenalan ke apa ke, daripada macam mana kamu dapatkan kebenaran, oleh apa, surat, kena jelaskan. Ada borang ke, ada surat ke, ada persetujuan, dapat persetujuan kamu buat apa. Macam kamu sebutkan tadi lah, kamu minta cikgu jadi apa, bantu untuk nilai dia punya tu kan. Itu sesuai lah. Bukan kamu yang buat, cikgu tu bagi tu justifikasi kenapa, sebab cikgu tu mesti lebih dikenal oleh kanak-kanak kan. Kena jelaskan lah. Cuma ada satu soal bila prosedur semasa pengumpulan data ni saya nak tanya. Apabila responden menjawab mengeja dengan betul dapat 2 markah. Jika tidak berjaya mengeja dengan mereka dia dapat 1 markah. Persoalan saya, kenapa dapat markah walaupun salah? Sebab untuk mudah nak letakkan ikut markah. Kalau tak kosong, susah saya nak ikutkan kumpulan dia. Tak berapa valid tu. Kalau salah kosong je lah. Kosong je. Memanglah kosong. Kita nak tengok kalau dia memang kosong, lemah lah dia. Memang
tahap tu, rate tu kosong tu pun ada rate lemah kan, kosong hingga berapa kan, dia lemah kan contohnya. Kosong je lah. Kosong je. Jawapan harusnya bunyi okay, satu soalan 5 markah dia betul. Nanti tengok balik instrumen lah. So lepas pengumpulan data dah terangkan kaedah analisis data. Adalah analisis data, bukan data analisis, analisis data. SPSS okey, menggunakan ujian korelasi kalau objektifnya untuk hubungan. Cumanya bila ujian korelasi ada syarat-syarat atau kriteria yang perlu dipenuhi. Itu kena rujuk buku pendidikan. Bukan buku analisis ke apa ke statistik. Bukan suka-suka boleh guna korelasi dan sebagainya. Okay, ada soalan setakat ni sebelum saya pergi ke instrumen? Boleh? Doktor, jadi saya kena tukar teori saya lah. Teori kena tukar tak? Teori yang sedia ada itu terlalu umum. Skinner, tak berkaitan. Tingkah laku tu tingkah laku. Doktor ada cadangan ke apa-apa teori yang doktor rasa sesuai? Teori boleh cek teori berkaitan literasi lah. Contohnya macam teori Mary Clay, emergent literasi ataupun model-model literasi. Kalau kamu rujuk pun boleh. Model pun boleh. Kalau kamu model membaca, itu model membaca tak, yang ada komponen fonologi. Kamu boleh cuba rujuk saya punya artikel. Saya banyak artikel tentang literasi. Bila kamu rujuk artikel, kamu tengok bahagian citation, bahagian selain rujukan saya ada contohnya Dance, ada model dia, ada Rodi, ada. Kalau kamu tengok pergi Google Scholar ke ResearchGate ke, kamu akan jumpa lah saya punya artikel. Mungkin boleh dapat. Biasa kamu cari kajian artikel melalui apa? Google Scholar. Google Scholar cari saya punya artikel ada. Kamu dapatkan artikel saya, tengok bahagian rujukan. Ada tak yang berkaitan dengan model? Bolehlah cari. Satu model pun okey. Okey, ada lagi? Yang tadika tu, nama-nama tadika saya kena buang kan doktor? Just umum je. 8 tadika swasta. 8 di apa nama tempat? Di kawasan tu lah kan. Doktor, untuk kesahan kepakaran, doktor ada mana-mana pensyarah yang doktor saya boleh referkan pada saya, macam doktor suka saya pergi kat dia ke atau? Kena cari pensyarah yang dalam bidang, bukan yang saya suka. Kalau dalam bidang literasi atau ni boleh rujuk dengan Puan Azila. Kemudian Dr. Mazlina, Puan Hashima pun boleh, Dr. Zainia pun boleh. 4 tu lah. Itu bawah jabatan semua. Okey. Baik doktor, itu saja. Okey, boleh teruskan. Boleh. Instrumen kajian. Saya ni sebab kamu dah semester 5 kan? Kamu target bila nak habis ni? InsyaAllah sem depan lah kot, insyaAllah. Memang sem depan lah, kalau buat dari sekarang memang sem depan baru boleh siap. Sebab semester ni kena fokus pada proposal. Lepas tu mungkin cuti boleh collect data, tengok pada keadaan. Dan sem depan, kalau kamu start konsisten, insyaAllah boleh. Biasa student saya, dia datang jumpa saya, memang 2 semester habis lah. Alhamdulillah, saya doa sangat. So sebab tu saya nak bantu kamu, nak mudahkan lah apa yang boleh kamu buat. Terima kasih doktor. Supaya boleh settle lah. Okay, saya stop sharing yang ni, saya pergi ke instrumen. Okay, boleh nampak instrumen? Nampak doktor. Okay. Ini surat kesan instrumen. Ini untuk siapa? Untuk pakar ke untuk sampel? Untuk pakar. Kesahan lah? Untuk kesahan. Nanti kamu rujuk pada kawan kamu lah macam mana buat. Tak apa. Itu yang saya tanya tadi, sampel.
Kenapa kalau kata kanak-kanak, student name dia, kenapa ada tiba-tiba teacher background, experience. Itulah. Kalau kanak-kanak, kanak-kanak je lah. Kanak-kanak saja. Adakah ini menjadi fokus kajian kamu nak tengok? Tak ada. Tak ada, Tak. doktor. Kemudian section B, tengok phonics song. Sebab kamu nak tengok apa kesedaran fonemik, apa tajuk kamu tadi? Dalam kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak usia 4, 5 dan 6. Tapi bila saya tengok tajuk dengan kamu punya objektif, tak selari. Satu nak tengok fonemik, tapi kamu punya tajuk tu nak tengok hubungan, kan? Kalau saya tengok kamu nak tengok hubungan antara kekerapan lagu fonik dengan dia punya pencapaian kesedaran fonemik tu, kan? Ada 2, doktor. Dari segi objektif tu macam bolehlah sampai standard master. Cumanya jadi persoalannya sekarang ni, lagu fonik tu siapa yang buat? Cikgu, kan? Yang ni saya rujuk artikel yang lalu, kajian lepas. Dia mention kat saya ada 2. Satu Jollyphonic dengan satu Alphabet Song. Yang ni saya dah nyatakan dalam bab 2. Cara-cara penggunaan dia. Ya, saya tahu. Cuma yang buat tu cikgu, kan? Di tadika yang pelaksananya. Ya betul. Ni ada phonics song, Jollyphonic, Alphabet Song. Confirm ke yang tadika 8 yang kamu cari tu guna kaedah fonik? Dia buat phonics song? Betul, memang phonics song. Memang dia buat? Yang saya contact tu lah, saya tanya. Cuma bila nak buat hubungan ni, sebab contoh bilangan kanak-kanak kamu nak kaji tu contohlah 50 orang. Kan? 50 orang. Tapi yang repetition penggunaan kekerapan penggunaan lagu fonik ni bukan kanak-kanak, kan? Guru yang buat. Guru yang buat contoh 8 orang guru je lah yang akan isi, kan? Saya tak tahu berapa orang guru. Mungkin dalam satu tadika tu ada 4, 5 guru. 4, 5 guru. Sebab bila saya nak tengok bila hubungan tu, satu dari segi sampel dia tak seimbang antara guru dengan kanak-kanak. Kanak-kanak 50 orang, mungkin guru mungkin dalam berapa orang. Kelas 8. Itu saya bagi juga kanak-kanak kenapa di dalam 44 je 8 tadika. Biasa satu tadika 25 orang. Biasanya lah. Dan mungkin ada lebih. Sepatutnya. Kamu nak teruskan dengan hubungan ni ke tak? Hubungan apa? Objektif hubungan. Kalau doktor suggest saya tukar, saya okey je. Yang sebab saya tak tahu. Sebab bila saya nampak ni ada satu itu kekanan dari sampel, satu kekanan bila nak buat hubungan ialah dari segi kamu punya data. Data berbeza, satu data yang dikotomi, yang tik-tik, kan, kekerapan, tik. Dan bila section B ni ada 2 item je. Tak berapa mengukur tentang lagu fonik. Itu masalah item untuk bahagian B. Kemudian bila pergi bahagian C, data kamu pun dia lebih pada itulah markah, kan, skor. Ya betul. Sebab bila nak buat hubungan ni dia punya jenis data tu mesti sama. Kalau satu ni dikotomi, satu pun dikotomi. Kalau satu jenis yang skor. Ada yang boleh skala Likert 5, skala Likert pun 5. Itu baru boleh buat hubungan. Contohnya kalau kekerapan macam penggunaan fonik guna skala Likert. Ada 5 skala. Ya apa? Setuju tak setuju, contohlah, kan. Kemudian fonemik punya kanak-kanak pun sama juga. Itu baru boleh kita buat hubungan. So saya punya cadangan memudahkan kamu punya kajian, kamu hanya fokus bahagian C saja. Nak tengok kesedaran fonemik kanak-kanak. Jadi yang untuk bahagian A dan B tu saya delete lah. B delete, A tu bukan delete, untuk lebih pada background kanak-kanak lah. Jantina kanak-kanak, umur kanak-kanak itu je, tak perlu ada guru. Student name, nama pelajar, nama kanak-kanak tak perlu, rahsiaan. Okey.
Nama tak perlu. Gender boleh, bangsa, umur boleh. Kalau boleh biasa dalam maklumat background ni just bagi pilihan, dia boleh tick bangsa contohnya kan yang boleh ada pilihan. Melayu, Cina dia bagi tick. Jantina pun sama, lelaki perempuan. Umur kalau nak pilihan pun boleh juga. Sebab tadi kan 4, 5, 6 kan. Itu je. Tidak. Itulah saya nak cadangkan tu lah. Just fokus bahagian C sebab satu ialah kamu dapat instrumen yang bagus, yang valid kan daripada yok kan apa semua tu kan. Betul. Dan saya nampak sebenarnya kamu boleh spesifik lagi tajuk kamu ni hanya fokus pada pemecahan fonem saja. Kan? Kamu punya item ni fonem. Pemecahan fonem kan? Make for each sound. Dog jadi apa? Macam mana contohnya dog ni? D, D, O, G, K. Yang mark for spelling ni macam mana? Ejak kanak-kanak tu boleh mengeja tak? Macam mana dia? D-O-G. Kalau dia boleh bunyi tapi dia tak pandai eja. Contoh dia buat G-O-G, go. Jadi tak dapat markah. Yang dapat markah macam mana? Kalau untuk 3 markah ni, marks for each sound ni, dia boleh bunyikan D, O dengan G. Yang ejaan dia eja macam B-O-G, bukan D-O-G, B-O-G. B, Bob. B-O-G. Kalau salah eja tak dapatlah 2 markah. Tak dapat. Ini memang yang asal macam ni? Yang asal dia tak bagi pemarkahan. Dia tak bagi pemarkahan. Tapi dia adalah bunyi dengan ejaan. Memang ada. Ya, betul. Okay. Cuma saya nampak boleh ni dia punya markah ni. Mark for each sound. Kalau dia dapat 2 bunyi, so dia dapat 2 markah lah. Kalau dapat bunyi kan. Kalau macam cat, dia hanya boleh bunyi C dengan C, A tu. So dia dapat 2 markah. Tu tak bunyi. Macam tu. Itu ejaan saja untuk 2 markah. Yang bunyi 3 markah. Sebelah dia, kotak sebelah. Yalah. Maksud markah setiap bunyi 3 markah. So maksudnya tak masuk saya tanya ni, kalau macam cat tu kan, dia hanya boleh bunyi huruf C saja. Sebab tu soalan dia semuanya 3 huruf. 3 huruf. Jadi 1 markah 1 huruf. 1 markah 1 huruf. Satu huruf, betul. Betul. So budak akan ada dapat markah 1, 2, mungkin ada kosong kan? Ya, betul. Okay. Siapa yang akan bagi markah ni? Cikgu lah. Ya, betul. Okay, instrumen ni okay, sesuai. Spelling pun sama jugalah, markah setiap ejaan 1 markah lah kan. Itulah markah for spelling 2 markah. Kenapa tak buat macam 3 juga? Sebab dia ada 3 ejaan tu. Nanti saya punya total keseluruhan markah tak jadi nombor genap, jadi macam 20 3 dah dapat berapa? Macam 23, 63. Dia tak ada masalah, itu boleh diatasi. Tak semestinya markah dalam genap 100 ke 80, dia tak ada masalah. Dia itu kita panggil skor data yang sebenar, tak ada masalah, boleh je. Sebab bila dia contoh mark for spelling dia ejaan kan, dia boleh eja D-O-G, dia dapat 3 lah kan, D-O-G ataupun dia dapat D ataupun O, dapat 2. Sepatutnya 3 jugalah, sama jugalah. Okey, saya tukar pada 3. So total markah kalau saya nampak sini 20, 3, 60 lah kan? 120 ni 20. Yang asal pun memang 20 item. Asal dia 22. Satu akan menjadi isu ialah dari segi pelaksanaan, sebab kamu minta bantuan cikgu. Sejauh mana pemantauan ataupun ketelusan cikgu untuk buat ujian ini. Sebab dia individu kan.
Ya, betul. Individu. Individu. So bila individu tu kena ada pemantauan sama ada kamu ada kat situ, kamu bantu sekali, itu okey lah. Ni kamu report lah dalam pengumpulan data. Kalau just bagi je lepas tu cikgu buat, susah nak dapat data yang sah, yang valid, yang tepat. Kena ada pemantauan lah. Bila kamu bertanggungjawab, melainkan kamu buat sendiri, uji budak tu sendiri tu okey. Tapi bila kamu libatkan cikgu untuk bantu, kena ada pemantauan. Itu kena fikirkan lah. So apa yang so saya nampak dah tajuk kamu ni apa sebenarnya dan macam mana nak buat objektif. Instrumen okey? Okey dah? Instrumen okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi ke bab 1. Tajuk. Satu. Nampak lah. Nampak bab 1? Alhamdulillah nampak. Tajuk kalau nak diubah sesuai, kalau saya nampak lah. Pencapaian tadi Pencapaian pemecahan fonem. Terus bukan kalau fonemik, tadi ada branding, ada segmentation tu fonemik, kan? Sekarang ni saya tengok kamu punya ujian tu hanya mengukur pemecahan segmentation, kan? betul. So tajuk pun kena segmentation tu lah, ataupun diubahkan pergi pemecahan fonem. Pencapaian pemecahan fonem dalam kalangan kanak-kanak 4, 5, 6 tahun ni memang kamu boleh dapat ke yang seimbang? Sebab yang 3 tahun diorang belum boleh tangkap 3, lagi. ya. Tak, maksud saya bila kamu dapat pergi sampel tu, mungkin dalam berapa orang yang kamu dapat, semaksimal yang kamu boleh dapat, sebab kamu tak ada buat hubungan dah, just satu tu je. Boleh dapat ke contoh 4 tahun ni ada 20 orang, 5 tahun 20 orang, 6 tahun 20 orang, seimbang, boleh ke? Saya tak yakin. Tak yakin. Sebab saya nampak kamu objektif kena ada deskriptif dan kena ada inferensi. Saya nampak sama ada kamu boleh bezakan pencapaian kanak-kanak ni mengikut umur ataupun mengikut jantina. Mana yang rasa kamu boleh buat? Jantina lah doktor. Kan jantina lebih mungkin boleh dapat 50-50 lelaki perempuan, kan? Betul. Sebab faktor umur mungkin ada 4 tahun mungkin tak ramai, 5-6 mungkin ramai. Tengok data nantilah. Atau mungkin kamu boleh buat survey awal berapa orang. Kalau kena rapat ke dengan diorang punya cikgu ni? Tak, saya contact. Contact personal lah. Saya contact call dan email saja. Bolehlah buat mengikut jantina. Jantina. So maksudnya pencapaian pemecahan fonem mengikut jantina kanak-kanak. Macam tu okey kot. Okay, akan berubahkan data tapi nampaklah dia punya fokusnya pemecahan fonem dan ada perbezaan jantina tu lah, kan? Bukan fonem, pemecahan fonem. Ataupun nak terus direct perbandingan pencapaian pemecahan fonem mengikut jantina kanak-kanak pun okey dah. Perbandingan pencapaian pemecahan fonem mengikut jantina kanak-kanak.
Yang kawasan apa semua tak perlulah. Umur kanak-kanak apa semua dalam operasi lah nanti. Lokasi kajian di tadika itu semua dalam bab 3 lokasi kajian. Okey kot. Perbandingan perubahan fonem mengikut jantina kanak-kanak. So pergi objektif. So matlamat kajian, tujuan kajian nanti samalah kajian itu untuk mengenal pasti perubahan. Ubah tajuk jadi ayat. Tajuk kajian. Tajuk kajian. Objektif kajian. So objektif kajian pertama mengenal pasti tahap mengenal pasti tak pencapaian ataupun mengenal pasti tak pencapaian pemecahan fonem bagi kanak-kanak perempuan. Itu objektif pertama. Objektif kedua pula lelaki. Kan? Mengenal pasti tahap pencapaian. Ini kita guna tahap sebenarnya, tengoklah tahap dia ataupun ada pencapaian dia lah. Yang kedua mengenal pasti tahap pencapaian pemecahan fonem bagi kanak-kanak lelaki. Objektif ketiga mengenal pasti perbezaan pencapaian pemecahan fonem antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan ataupun kanak-kanak perempuan dengan kanak-kanak lelaki. Konsisten lah mana dulu, perempuan ke lelaki dulu ke, konsisten lah. Itu 3 objektif pun cukup, tak perlu banyak. Ini sampai 5 lah, susah kau. Sebab objektif ni kalau kamu letak banyak-banyak lah kamu kena buat. Sebab dia kena explain, kena jelaskan dalam semua bab 2 kena terang, bab 4, bab 5. 3 untuk opsi dah cukup. 2 tu deskriptif, 1 tu inferensi. Deskriptif nak tengok tahap je, tahap-tahap. Ketiga perbezaan. Jelas ke yang tu? Jelas tak? Tahap untuk lelaki, perempuan, lelaki, lepas tu beza lelaki perempuan. Persoalan pun ubah balik lah. Apakah tahap perempuan, apakah tahap pencapaian lelaki. Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan pencapaian antara kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Ubah sahaja objektif, jadikan persoalan. Boleh? Jelas ke? Jelas. Okey. Ubah objektif jadi soalan. Kemudian yang hipotesis, satu saja hipotesis. Guna hipotesis alternatif bagi soalan kajian 3. So terdapat perbezaan signifikan kata pencapaian fonem antara kanak-kanak lelaki dan kanak perempuan. Itu saja. Terdapat perbezaan pemecahan fonem antara kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Manalah dulu perempuan dulu ke lelaki. Itu kamu punya hipotesis satu saja. So tajuk clear, objektif clear, hipotesis clear, persoalan clear. Okey. Doktor. Ya. Dokumen tu lari. Kena tekan apa ya? Lari? Hilang. Hilang ke? Tak ada tekan. Okey kot, itu bab 1 okey lah kot. Kan? Tinggal nak pergi bab 2 lagi. Macam mana kamu buat subtajuk. Saya pergi bab 2 Bab 2. Nampak bab 2? Ini bab 2 kamu. Nampak? Tak nampak lah. Saya stop balik share. Share. Dapat? Loading. Okey. Okey. Keluar lah. Tak keluar. Tak keluar. Kalau tak keluar, tak apalah, tadi dah tengok. Just saya mulakan balik. Apa yang perlu kamu dalam bab 2. Pinjam literatur, okay, teori dah tadi. Lepas teori, subtajuk. Ini saya tak nak subtajuk tu ada subtajuk kajian-kajian lepas. Tak nak. Dia kalau boleh subtajuk. Contoh 2.1 pendahuluan, 2.2 teori, kerangka atau latar belakang teori. 2.3 tu ialah
objektif ataupun tengok objektif. Nak tengok tadi tahap kesedaran kan, pemetaan fonem kan. So itulah tajuk. Topik kedua saya cadangkan ialah pencapaian pemecahan fonem kanak-kanak. So kamu terangkanlah apa tu fonem, dia menjawab 5W1H, what, why, when, apa kepentingan, definisi, apa dia punya kriteria nak ukur. Lepas tu itu fonem. Apa lagi? Dah terangkan 5W1H tu, sambung dengan perenggan yang lain ke, ada subtopik contoh 23, 21 mungkin tahap pencapaian fonem kanak-kanak contohnya lah. Sebab objektif tu nak tengok fonem lelaki ataupun kanak-kanak secara keseluruhan nak tengok. Kajian-kajian lepas lah maksudnya. Maksudnya setiap subtopik tu dia punya formula, kamu terangkan 5W1H, lepas dah terangkan tu ada kajian-kajian lepas yang berkaitan. Tapi jangan buat subtopik tajuk kajian-kajian lepas, tak. Kamu terangkan je dalam perenggan. Oh, terangkan je dalam perenggan. Kajian lepas. Menurut boards apa semua ni kan. Tapi mestilah tentang fonem tu. Tak ada fonem, kena carilah. So sekarang ni tak ada dah lagu-lagu fonik ni. Oh, tak adalah. So itu 2.3 tentang pencapaian pemecahan fonem kanak-kanak. Terangkan dulu apa fonem dia. Lepas tu kajian-kajian lepas. Lepas tu 2.4 subtajuk kedua ialah perbandingan pemecahan fonem mengikut jantina. Tengok balik. Dia kau tengok objektif kan. Barulah jelas bab dua kamu tu. Ikut objektif. Pencapaian, lepas tu ni jantina. Terangkan apa itu jantina, apa dia punya pengaruh jantina terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi. Itu banyak baca lah. Bab dua ni sebenarnya dia punya main utama lah. Sebab pinjau literatur. Literatur ni bukan setakat kajian lepas. Buku, artikel, semua penerangan. Kalau kamu dapat jawab 5W1H tu lengkap lah. Bagi setiap subtopik. Lepas tu sama juga kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan jantina, kaitkan dengan fonem. Kalau tak dapat fonemik, tak dapat fonemik membaca. Mana yang dapat, tapi fokus dulu pada fokus kajian kamu. Kalau dapat tu lagi cantik lah. Lagi lepas tu habis lah. Tak ada satu habis kajian-kajian lepas, itu je. Itu je. Okay. Sebab objektif tu je, walaupun ada 3 objektif, tapi objektif pertama dan kedua tu lebih kurang pencapaian kan kanak-kanak. Objektif ketiga tu baru dia perbandingan perbezaan. Itu kena ada subtopik. Terangkan pengaruh jantina, apa dia semua kanak-kanak. Bab 2 dia banyak membaca buku-buku, kita panggil epistemologi lah, ataupun konten. Bab 2 konten, buku atau artikel, konten tentang fokus kajian kamu, iaitu fonem tadi. Kalau tak ada fonem, tak ada fonologi. Itu itu bab 2. Kemudian bab 3 samalah tadi. Bab 3 tak ada apa sangat, cuma ubah suai je lah. Tak ada yang instrumen tu just guna bagian A dengan bagian C tu jadikan B lah. Kamu punya tajuk ni pun lebih kepada reka bentuk, lebih kuantitatif, tinjauan juga. Tapi tinjauan ada ukur secara perbezaan lah, bukan hubungan kan. Okey lah, sebab kamu bukan deskriptif je, bukan tengok tahap je, kamu tengok juga perbandingan. Itulah nilai dia punya tahap master. Dan pastikan sampel tu kalau boleh guna, kalau 88 tu guna seberapa banyak yang boleh lah kanak-kanak. Lagi banyak lagi bagus. Saya cuba kontak tarikan lain doktor. Kalau biasa kalau untuk kuantitatif, untuk moksi, kalau saya lah, kalau tinjauan dalam kamu ni tinjau sebab dia bukan survey bolehlah 100 ke atas. Cubalah dapatkan dalam 50 ke atas pun okey dah. Dia bukan populasi kan doktor, dia jadi responden saja.
Dia boleh ada juga populasi. Kalau kamu boleh dapatkan populasi keusulan di Tamas tu, berapa tadika swasta, berapa kanak-kanak jumlah sebenar, lagi bagus lah, lagi kuat lah dari segi pemilihan sampel. Satu tinjauan memang kena mengikut Craig and Morgan. Salah satunya formula lah. Kalau nak di apa kata orang, di generalisasikan sampel tu, maksudnya wakil daripada populasi. Boleh dapat. Kalau boleh dapat itu lagi kuat lah. Kalau tak boleh dapat, kamu tiba-tiba bagi tahu 50. Kan ada justifikasi kenapa pilih 50. Kamu ikut formula apa ataupun ikut pandangan siapa kata 50 tu cukup untuk tinjauan. Kalau ada citation yang kuat, bolehlah diterima. Sebab yang ni pun akan dibaca oleh penilai luar dan kena ikut standard kamu punya pengajian. Okay kot. Yang penting sekarang ni okey lah sebab kamu pun ada instrumen yang sah, tinggal sahkan lagi. Cuma nak tambah lah dari segi penulisan. 1, 2, 3 dan kajian-kajian lepas. Guna Google Scholar, ResearchGate, fokus dulu dalam, kalau tak cukup baru cari luar. Yang terkini lah kajian-kajian lepas. Baik, Doktor. Yang lain-lain ada lagi tak? Tapi sekarang ni kamu tahu tak kamu nak buat apa? Tahu. Yang penting kamu tahu nak buat apa, okey lah, selamat lah. Jangan tak tahu. Kalau tahu bila susah. Saya ni hanya guide je yang kamu yang buat. Saya hanya guide, bagi tunjuk jalan, ni baca apa. Kejap saya nak bagi share link untuk buku online tu. Boleh dapat. Tapi dia limit. Satu hari 5 buku je. Tapi kalau kamu register, login ke apa, senang je login. Satu hari boleh 10. Kita share dalam chat ni lah, boleh ke? Dan latest pun ada. Nanti kamu carilah buku Creswell, apa, metodologi yang biasa lah, Cohen, tapi bahasa Inggeris kena lah juga. Buku-buku tentang literasi ke fonem, just type, ada lah. Buku-buku tentang fonem apa semua untuk bahasa Melayu kurang, tapi bahasa Inggeris lah. Kita boleh tukarkan pada bahasa Melayu kan, Doktor? Translate je. Lagi selamat. Sekarang ada Turnitin, bahasa Inggeris copy paste je, habislah. So saya nampak step kamu yang seterusnya, perbaiki proposal, terutamanya bab 2 saya nampak. Itu sikit-sikit je. Kemudian instrumen kamu perlu ada kesahan, tanya kawan-kawan kamu macam mana nak dapatkan prosedur untuk dapatkan kesahan. Sebab dia adalah latihan orang apa semua. Ya, dapat kesahan tu macam mana nak analisis kesahan. Itu je, dah dapat kesahan boleh collect data dah. Sekarang kamu target bila nak collect data? Lepas siap 1, 2, 3 ni. Kena ada time frame lah. Kamu kena plan, kamu kena fikir masa depan. Nanti kamu buat jadual lah. Kita panggil apa? Cartagan. Kalau nak buat kajian, cartagan. Dalam bulan Ogos boleh ke, Doktor? Iyalah. Tengok pada keadaan, tengok sejauh mana kalau kamu dapat settlekan sampai kesahan pakar tu punya instrumen, dah boleh. Itu je dia punya, kalau saya nampak lah. Tapi bila masanya tu, kamu kena decide lah. Bulan 8 ke, bulan. Tapi tengok keadaan juga dengan PKP sekarang kan, macam mana boleh masuk taska ke, budak dah okey ke. Kalau tengok takwim semester ni, sekarang kan semester, berapa kali dah kamu register? Untuk kelas projek 2 kali. Jangan sampai 4 kali. Jangan sampai 4 kali. 4 kali dia automatik akan apa? Diberhentikan, gagal. Ini kali kedua. Ini kali kedua okey lah. So maksudnya kali ketiga sem depan. Kalau tak, memang tak settle. Sem ni habis, saya tak ingat takwim, habis bila bulan ni, semester ni? Bulan 9 ke bulan 10? Kan, lebih kurang kan? Lepas tu semester bermula bulan 10 lah kot, mungkin akan start. Kat situ kalau dah ada data dah cantik dah.
Hmm. Tengoklah, tak apa siapkan dulu, kita tengok macam mana nak. Yang penting dapat sakan instrumen. Progress report doktor. Saya boleh submit awal ke kena tunggu siap semua? Submit awal, maksudnya progress report dalam sistem. Betul. Kena siapkan dululah yang perubahan-perubahan ni. Hmm. Lepas tu baru report. Bagi dekat doktor dulu kan, baru saya submit. Submit je dalam sistem. Nanti saya baca dalam tu. Oh, Cuma apa, hari ni dah isi log perjumpaan ke? belum. Kena Nanti isi IPS kan doktor? dalam UPSI portal. Uji portal. Kena isi dalam tu. Log perjumpaan. Sebab itu sebagai bukti lah penyediaan dan perjumpaan. Itu semua dalam report nanti adalah laporan tu kena bagi tahu. Berapa kali minimum doktor kena buat perjumpaan untuk mencapai standard? Saya sebulan sekali. Pelajar saya Sebulan sebulan sekali, sekali. Time semester ada ke tak ada ke boleh je. Kalau saya free boleh. Saya ni saya sentiasa ada masa lah untuk pelajar, tapi kalau pelajar yang tak ada masa tu itu masalah. Hopefully kamu ni full time apa? Tak bekerja kan? Buat masa ni PKP jadi terganggu sikit lah. Saya mengajar tuition. Tuition. Okay. Suami bekerja? Suami bekerja. Dah ada anak? Belum. Terus. Okay lah, tak adalah mengganggu. Kalau ada anak kecil ke apa ke, ini rezeki untuk kamu study lah. Settlekan. Target semester ni settlekan proposal, instrumen, lepas tu cuti ke apa ke, ada peluang tu boleh data sen depan bab 4 bab 5 settle insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay, rasa itu saja. Ada apa-apa lagi? Tak ada, itu saja doktor. Okay. Apa-apa nanti saya WhatsApp doktor ya. Ya. Kalau tak boleh jumpa ke apa ke, boleh macam seperti ini dan boleh juga melalui email kalau yang dah settle ke nak saya semak pun boleh. Okay, boleh doktor. Boleh. Alright. Okay, itu saja. Okay, terima kasih doktor. Okay, teruskan menulis. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.